Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bertemu lagi bersama saya Seju Rasmi dalam Seju Rasmi Channel. Saya doakan anda, tang twister. Saya doakan anda agar dimudahkan segala urusan dan untuk rakan-rakan kita di luar sana yang dalam keadaan kesusahan lagi, kita doakan, kita bantu sekadar mampu dan insya-Allah apa yang kita bantu itu mampu membuatkan orang tersenyum. Okey. Jadi dalam siri ini saya ingin menghasilkan satu review, item review sebenarnya berkaitan dengan satu produk yang pada saya sangat berguna dan ianya membantu terutama sekali kita dalam proses untuk menghasilkan sesuatu yang berguna mungkin kepada organisasi ataupun kepada diri kita sendiri. Okey. Jadi kita simbang dulu di bab ni. Ini adalah kamera mirrorless yang saya punya adalah XA7. Tetapi ada isu di sini di mana setiap kali saya syuting menggunakan kamera ini, saya terpaksa berhadapan dengan satu isu di mana kamera ini panas. Ini disebabkan oleh saya tak guna ataupun kamera ini tidak ada viewfinder. Jadi saya terpaksa bergantung kepada display yang ada di sini 100%. Jadi apabila kita membuka skrin ini dalam tempoh yang panjang dan lama, dia akan memberi kesan ataupun kita sebut sebagai temperature ataupun overheating dalam kamera ini. Jadi kadang itu akan mengganggu kerana kadang-kadang footage yang kita sedang ambil itu sangat-sangat bermakna. Okey. Jadi saya pun buntu juga dan saya cari satu solusi. Okey, jadi sekarang ni saya tak perlu menggunakan display ini, saya tutup dan saya gantikan dengan satu produk. Alright? Okey. Produknya ialah satu benda yang kita sebut sebagai on camera monitor. Kalau dalam kotak ini kalau tengok 5.5 inci 4K on camera monitor. Ini adalah model F5 Pro. Jadi kenapa saya pilih yang ni kalau berbandingkan dengan yang lain, entah, saya pun tak ada jawapan. Mungkin dari segi bajet dan mungkin saya suka satu ciri-ciri yang ada dalam F5 ni, iaitu touch screen. Dan selain daripada tu, kalau kita tengok pada kotak ini pun dia dah memberi banyak ciri, menampilkan banyak ciri kepada item kita ataupun produk kita. Yang pertama, dia support full resolusi sehingga ke 4K dan touchscreen macam saya sebut tadi, dan di body monitor ini ada 5V Type-C power supply, alright. Dan juga di sini dia ada sebut lagi, dia ada macam-macam ciri histogram, pickle filter, false color, exposure, pixel to pixel, check balance yang RGB itu, and then 9 grid ataupun kita sebut sebagai peraturan rule of third, kemudian embedded audio image freeze, zoom in menggunakan monitor ini, dan juga ada satu lagi iaitu kita panggil sebagai image flip, dan satu yang bestnya itu ia ada kesan anamorphic. Dan monitor ini juga, F5 Pro ini juga menyokong wireless transmission, dan juga dia ada mikrofon ya. Support, kita boleh support yang ataupun produk-produk yang support dengan monitor ini. Right. Jadi ini adalah covernya, yang mana saya pun dah guna monitor ini berkali-kali, tetapi hari ini barulah sempat kita nak buat review. Saya tak buat unboxing sebab kita dah buka dia dan banyak pun video unboxing. Okey, ini adalah kameranya di dalam kotak. Okey, jadi kita akan buka untuk lihat apa yang ada di dalamnya. Okey, ini kamera monitornya. Right, dan kita keluarkan. Kemudian kita akan tengok apa yang ada diberi sekali dalam package ini. Okey. Yang pertama diberi sekali yang kita itu LED, satu LED yang bersaiz begini. Okey, agak sedap dan ringan. Kemudian disertakan dengan monitor mount untuk kita letakkan kepada kamera, and then dibagi kat kita pula HDMI untuk kita sambung dari kamera ke monitor, dan dibagi sekali dengan parasol ataupun sunshade ataupun sun cover lah kot untuk kita tutup, di mana ada waktu-waktu kita menggunakan monitor, menggunakan kamera di cuaca yang terik, dan kita boleh pakai ini, dan ini tapaknya. Ini adalah alat-alat ataupun peralatan yang diberi sekali semasa kita membeli, dan juga dibagi sekali dengan USB Type-C converter
Dan okey, itu sahaja produk yang ada. Okey, ini bersama-sama dalam kotak ini. Dan selain daripada itu, dia ada bagi juga pada kita lah, yang ni of course lah kena ada, iaitu user manual dan touch screen operating instruction. Okey, ini ya. Baik. Jadi kita terus ke monitornya. Yang best tentang monitor ini adalah satu benda yang saya suka. Dia agak ringan, taklah berat sangat. Dan dia ada dua port di belakang ni. Satunya ialah untuk kamera yang menyokong F970, dan satu lagi di sini dia ada satu dummy, yang mana dummy ini boleh kita masukkan transmission, wireless transmission, tak kisahlah untuk video transmission ataupun mic. Jadi ini adalah light yang saya tunjuk tadi, dan kita boleh kepilkan di sini. Okey, kita kepilkan. Baik. Tapi tidak ada apa-apa indikator di sini kerana kita tak masukkan bateri. Jadi untuk monitor ini saya menggunakan bateri F970 kerana pada saya mungkin memerlukan satu kuasa yang agak lama. Jadi saya pilih 970 dan kita pasang 970 di monitor ini. Klip. Okey. Jadi setelah kita pasang bateri, akan kelihatan di sini lampu merah dan di sini lampu biru. Baik, saya akan buka dulu. Ini fasa yang pertama, fasa kedua dan fasa yang ketiga. Ada 3 stage lampu yang boleh kita gunakan. Mungkin akan menyokong semasa kita mengambil footage yang kita sukalah, ataupun apa-apa saja projek kita. Okey. Dan ini, tapak ini, dummy ini boleh kita gantikan dengan mana-mana video transmission. Mungkin kita nak pilih Holland Miles 1080 ataupun 300, kalau tak silap saya. Ada cerita-cerita juga tu. Okey. Dan kita tengok pada fizikal luaran ya. Kalau tengok di sebelah atas ni, dia sertakan dengan menu. Walaupun dia touchscreen, tapi dia masih lagi memberi peluang untuk kita menggunakan menu-menu yang ada, termasuk power off, up, down, left, right, dan juga menu. Kemudian start function F1 dan F2. Kalau kita tengok di sebelah kiri pula, dia ada 2 port HDMI, iaitu satu in dan satu out, dan diberi juga dengan DC, iaitu 12 volt. Okey. Dan di bawah ini disertakan juga dengan DC out, iaitu 8.4 volt, dan ada satu untuk headphone, dan satu lagi ini untuk USB Type-C. Kemudian sebelah sini dan sebelah belakang ini disertakan kepada kita satu lubang untuk kita pasang mount dan kita lekatkan monitor ini pada mana-mana alat yang kita nak, sebagai contoh gimbal, dan juga apa saja yang kita nak guna untuk assist kita punya shooting. Mungkin kita boleh pakai stand macam ni lah kan. Jadi kita boleh letak di situ. Right? Okey. Jadi fungsi yang ada di sini, ini pun dah 3-4 hari saya guna, tapi baterinya masih statik pada 80%. Okey, 80%. Dan kalau kita klik pada touch pada skrinnya, akan terpaparlah menu, yang mana menu ini ada pelbagai fungsi, termasuklah kita boleh set histogram, kita nak check dia punya focus assist, kita nak main dengan LUT yang mana kita boleh switch off dan switch on LUT, dan kita boleh pantau LUT apa yang akan kita pakai, dan kita boleh switch juga untuk color temp pada skrin ini, kita nak kurangkan ataupun kita nak tinggikan. Dan ada menu yang mana kita boleh onkan marker, anamorphic dan juga sebagainya. Jadi hanya di hujung jari anda dapat untuk setting apa yang anda nak untuk anda dapatkan sesuatu yang baik. Dan sudah pastilah apa yang kita shoot di sini akan kita gunakan. For example, kita menggunakan LUT, apa-apa yang kita rasa, dan kita boleh outkan pada monitor besar. Tetapi dalam kaedah ini kita tak pakai lagi external ataupun transmit mana-mana. Jadi kita hanya record dan pantau saja LUT itu, dan kita boleh edit setelah kita masukkan video itu di dalam kita punya editor nanti. Jadi saya akan buat satu video lagi berkaitan dengan F5 Pro ni. Kita nak tengok macam mana kita bekerja dengannya dan fungsi-fungsi yang ada ini, untuk kita tengok sejauh mana F5 ini dapat membantu kita dalam penghasilan sesuatu yang menarik bagi kita. Alright? Macam mana? Anda rasa anda perlu memiliki
saya rasa saya perlu memiliki terima kasih kepada Shopee. Tengok dah berpuluh-puluh dah punya semangat walaupun santai nak cerita dekat rakan-rakan berkaitan dengan monitor ini. Bukan apa tau, semasa saya syuting hari tu, biasalah bila kita syuting ni kita memang nampak lah film monitor. Tapi saya terpanggil sangat bila kita tengok satu station yang mana dia merekod, dia transmit video dari kamera dan dia merekod. Jadi benda tu membuatkan saya lebih teruja untuk memiliki benda ni, kerana ia adalah satu teknologi yang kita perlu adaptasi dalam kehidupan. Okey? Jumpa dalam siri yang lain yang mana saya akan review menu yang ada di sini dan kita tengok bagaimanakah ia boleh membantu anda. Jumpa lagi. Terima kasih atas sokongan anda. Selamat menonton untuk video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.